Jangan sibuk lagi nak fikir yang demikian. Fikir apa dia? Fikir saat mana kita sedang lalui sekarang ni. Macam mana saat mana kita lalui sakit, lalu setiap kali mana kita sakit tu, hati kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ingat, kenapa sakit ni? Ni kafarah dosa dah ni. Kafarah dosa. Hati kita ni fokus. Jangan sampai peringkat hati kita ni sakit ni kita mula, kenapa aku mesti sakit? Kenapa sakit sebegini rupa? Allah sakitnya. Dia bayangkan sakit. Patutnya waktu mana dia sakit tu, dia bayangkan apa dia? Zikir dia untuk mengurangkan rasa sakit. Itu benda yang payah sangat untuk kita nak jaga pada kita waktu mana dekat nak menghadap depan Allah. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا عليم علمنا من علمك كما ترضى به عنا. يا حليم خلقنا بخلق الحلم وحققنا بحقائق العلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد. Para hadirin yang dimurkai sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita mengaturkan rasa syukur kepada Allah di atas nikmat diberi lagi peluang pada diri kita untuk kita meneruskan perbincangan kita dalam membicarakan tentang saat-saat hampir dengan kematian di kalangan kita. Bila kita dekat dengan kematian, maka masa tersebut merupakan masa yang penting dalam hidup kita. Tak adalah masa yang paling penting dalam hidup kita ini ialah masa di mana kita dekat nak mati. Kerana masa tersebut masa yang menentukan pada kita sama ada kita masuk syurga ataupun masuk neraka. Lalu dalam hidup kita ni kita kena tahu macam mana bila kita dekat nak mati. Bila dekat nak mati ni, maka kita kena pastikan diri kita jangan sampai peringkat terlepas masa yang penting ini dalam keadaan kita tak bersiap dan tak bersedia. Macam mana boleh kita terlepas daripada masa tersebut? Bila kita tidak ada ilmu, bila kita tidak ada pengetahuan terhadap masa itu, maka kita tak buat persiapan. Islam diajar dalam hidup kita ni, kita diminta supaya ambil berat terhadap masa dekat nak mati. Sebab tu kita diajar supaya belajar. Macam mana kita belajar? Macam mana kita nak ambil berat? Kita kena ada ilmu, kena duduk dalam majlis ilmu. Di antara tajuk-tajuk yang kita bincangkan ini, yang di awal-awal ini, tajuk-tajuk saat mana kita dekat nak mati. Bila kita dekat nak mati, macam mana kita akan kena buat? Kerana bimbang-bimbang kalau kita tak buat beberapa amalan ini, akhirnya kita tergelincir mati dalam keadaan su'ul khatimah. Biarlah kita ni, hidup kita ni, bila kita hidup, biar kita boleh pastikan dekat nak mati kita ni, kita mati husnul khatimah. Macam mana kita nak suruh kita boleh hidup di saat tersebut dalam keadaan husnul khatimah? Kita boleh mati dalam keadaan husnul khatimah. Ulama-ulama jawab dengan 2-3 perkara. Yang pertama, kerana ilmu kita sekarang ini, kita kena belajar sekarang kita nambah ilmu. Yang kedua, kita diajar supaya menghidupkan hati kita ni, jangan
Jangan sampai peringkat hati kita ni mati, dekat nak mati, tiba-tiba hati kita mati terlebih dahulu. Jangan pada diri kita demikian. Biar pastikan hati kita ni sentiasa hidup. Kita perasan yang kita ni, roh kita sedang nak dicabut oleh para malaikat Allah. Oleh yang demikian kita perasan ni, hati kita ni hidup. Bila hati kita hidup, maka di waktu ini kita boleh dapat husnul khatimah. Yang ketiga, pada diri kita waktu mana kita dekat nak mati, pastikan pada diri kita ni disebut amalan-amalan yang boleh membantu kita. Amalan-amalan yang salih yang boleh membantu kita. Amalan apa yang kita buat waktu mana sekarang ini? Amalan kita bersedekah, amalan menyambung silaturahim. Amalan ni boleh membantu kita waktu mana kita dekat nak meninggal dunia. Amalan apa lagi? Amalan kita jaga hati mak ayah kita. Ni amalan-amalan. Perbincangan panjang alim ulama sebut, ramai orang dekat nak mati, tiba-tiba dia tak jaga amalan. Yang menyebabkan amalan dia ni mengganggu saat mana dia nak mati. Ada orang dekat nak mati, dia sibuk sebut apa dia? Dia sebut duit dia sebut. Kenapa dia sebut duit ni? Kerana hidup dia sepanjang dia hidup ni dia fikir tentang duit je. Jadi bila dekat nak mati dia sebut duit. Ada orang yang dekat nak meninggal dunia, dia sebut perempuan dia sebut. Kenapa dia sebut perempuan? Kerana hidup dia sentiasa bercakap tentang perempuan. Yang hidup dia ni cakap tentang perempuan. Dia akan ulang benda yang dekat nak mati, amalan dia ni akan datang pada diri dia. Ada orang yang dekat nak meninggal dunia, dia akan sebut Al-Quran. Kerana hidup dia sentiasa dengan Al-Quran. Maksudnya, saya nak sebut pada jemaah sekalian, amalan ni akan membantu kita dekat nak meninggal dunia. Apa yang kita minat di dunia, dia akan dekat nak mati, dia akan terbawa-bawa pada kita dekat nak meninggal dunia ini sendiri. Tiga, yang keempat, bila kita dekat nak meninggal dunia ni, antara benda yang kita kena jaga sangat, meramaikan sahabat-sahabat yang soleh. Sahabat-sahabat yang soleh ni penting pada diri kita demikian. Sahabat-sahabat yang soleh yang duduk dekat dengan diri kita, kemudian akan tolong kita mentalkinkan dan membaca doa untuk diri kita. Ini penting pada kita. Sahabat soleh ni siapa dia? Pasangan hidup kita mesti saling mensoleh di antara satu sama lain. Pasangan hidup kita ni. Dalam masa yang sama, sahabat yang soleh siapa lagi? Yang disebut dengan alim ulama. Kita ni dekat dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh bila dengar saja kita sakit, dia akan datang ziarah kita. Kemudian dia akan ulang baca doa ni. Dia akan sebut, kita pun ikut yang dibaca doa oleh orang soleh tadi. Yang ni di antara perkara yang kita kena jaga saat mana kita dekat nak meninggal dunia. Ada 2-3 perkara lagi lah. Tapi pada pagi ni kita nak sambung amalan yang perlu kita lakukan bila kita dekat nak meninggal dunia, ataupun sahabat kita nak meninggal dunia. Kita nak buat macam mana pada diri kita? Sampai tajuk, sampai bila membaca talqin ini. Kita nak bertalqin, nak baca talqin ni sampai bila? Mesti kita baca talqin ini. Bila orang yang akan meninggal dunia boleh membaca talqin sebanyak 1 kali, maka jangan kamu suruh lagi untuk mengulanginya sehingga pagi tiba. Disebut demikian. Katakanlah ada orang sakit, disebut oleh Tuan kitab kita ni, ada orang sakit, kita pergi ziarah malam hari. Malam tu kita pergi dekat dengan dia pun sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ni talqin ni. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Talqin maknanya kita sebut la ilaha illallah. Orang tu sebut la ilaha illallah sekali, dia boleh sebut, kamu jangan cakap lagi dengan dia sampai besok. Katanya Tuan kita ni, bila dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kamu bangunlah, tinggalkan dia, jangan cakap dengan dia lagi. Nak suruh apa dia? Dia meninggal dunia dengan la ilaha illallah. Itu yang penting pada diri kita nya. Bila kita pergi ziarah orang sakit, tiba-tiba dia boleh sebut la ilaha illallah, kamu tak payah bercakap yang lain lagi. Jangan kamu cakap perkara yang lain. Maka jangan kamu suruh lagi dia mengulangi hingga pagi hari. Jangan kamu bebankan dia. Kita dengar dia sebut la ilaha illallah, kita pun sebut pada dia, ulang lagi lah, ulang lagi. Kita sebut demikian. Ulang sampai bila? Sampai besok. Sampai besok jenuh kawan tersebut. Yang ni jangan.
Manakala seorang tersebut dah boleh sebut la ilaha illallah, maka kita diam, bikah bangun. Bangun kita ni berundur terus dalam keadaan kerana dia dah boleh mengucap la ilaha illallah. Para ulama tidak suka memperbanyakkan membaca talqin bagi orang yang akan meninggal dunia. Ulama-ulama dia tak suka mengulangi kalimah la ilaha illallah ni dekat dengan orang meninggal dunia. Tak suka dulu. Kita fahamkan, orang Melayu kita faham talqin ni lepas pada masuk kubur. Lepas masuk kubur baru kita talqin. Tak. Sebenarnya talqin ni bila? Dekat dengan orang nak mati. Mana-mana orang dekat nak meninggal dunia, kita pergi ulang kalimah la ilaha illallah. Ulang pada dia. Bila dia disebut saja demikian, maka kita berhenti. Yang tu tanggungjawab kitanya. Nak suruh di kalangan kita je meninggal dunia dengan kalimah yang terakhir keluar daripada bibir dia, la ilaha illallah. Bila orang yang akan meninggal dunia tersebut telah faham kalimah la ilaha illallah, kita tanya pada dia, faham tak saya sebut ni? Dia angguk kepala. Dia angguk tu, kita pun tinggal. Itu cara demikian pada diri kita. Jangan kita ni memaksa dia. Ulang kita sebut, ikut. Jangan terlepas tangan. Tapi kitanya ajar pada dia sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibnu Al-Mubarak berkata, ajarkan orang yang akan meninggal dunia dengan bacaan talqin. Ajar orang yang nak meninggal dunia dengan bacaan talqin. Ada ulama kata bacaan talqin ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimah talqin. Ataupun talqin ni termasuk apa dia? Termasuk dengan kita suruh dia baca qul huwallahu ahad sebanyak 40 kali. Termasuk kita sebut la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul halimul karim, la ilaha illallahul halimul karim. Kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang pernah nak sebut kalimah ni. Ini pun termasuk kalimah talqin. Termasuk kalimah talqin yang diajar supaya kita baca. Jika dia telah mengucap talqin tersebut, maka tinggalkanlah dia. Kalau dia dah mula sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ingkar bangunlah, tinggal. Jangan duduk dengan orang yang sedang saat mana dia akan melalui sakaratul maut ataupun dia sedang melalui sakaratul maut. Tu nak suruh kitanya, nak suruh jangan terganggu pada seorang demikian. Ada orang tanya, tak boleh ke kita tunggu ustaz? Kita tunggu orang dekat nak meninggal tu sampai nafas dia keluar. Nafas dia keluar dari badan dia. Ada alim ulama jawab, dia kata kadang-kadang menjadi gangguan dengan kehadiran kita. Dia terganggu. Sebagaimana orang nak tidur. Orang nak tidur ni kalau ada orang duduk sebelah dia, dia suka tak? Dia tidur depan orang. Demikian juga dengan orang dekat nak meninggal dunia. Orang dekat nak meninggal dunia, dia tak nak orang yang dekat dengan diri dia. Dia nak suruh apa dia? Dia dengan malaikat dia. Di saat demikian, lebih baik kamu tinggalkan dia, bagi kelonggaran untuk dia menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu cara demikian. Tapi ada orang yang dia nak suruh ada orang. Dia kata jangan tinggal saya. Saya nak suruh ada orang. Dia nak suruh jadi demikian. Ada juga demikian. Tapi kebanyakan orang dekat nak meninggal dunia, dia lebih selesa untuk dia menghadap di hadapan Allah, dia dengan malaikat saja. Untuk menghadap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tak terasa lagi sebab kita tak meninggal lagi kan. Kalau kita meninggal nanti, kita tahu betul lah yang ustaz sebut. Masa tersebut baru kita perasan, betul yang diajar oleh alim ulama. Kita nak supaya kita ni cepat untuk kita menghadap depan Allah. Kenapa demikian? Orang mukmin dia suka nak cepat untuk berjumpa dengan Allah. Orang mukmin ni kita dah belajar awal-awal dahulu. Semua orang mukmin ni kalau sebut mati dia akan rasa seronok. Kenapa rasa seronok? Orang mukmin rasa seronok kerana masa dia berjumpa dengan Allah. Hidup kita ni yang jadi kita tak seronok, punca apa jadi kita tak seronok? Puncanya kerana kita kuat dengan dunia, terikat dengan dunia. Itu yang kita jadi tak seronok. Tapi yang kita jadi seronok nak menghadap depan Allah, punca kita ikat diri kita dengan Allah. Bila kita ikat diri kita dengan Allah, hubungan kita dengan Allah tu kuat,
kita rasa tak sabar-sabar nak jumpa, tak sabar-sabar nak menghadap depan Allah. Macam orang yang tak sabar-sabar menunggu kehadiran, kepulangan anak dia. Bila anak dia nak balik, bagi tahu anak dia nak balik, dia tak sabar. Sekejap-kejap dia keluar rumah, kejap-kejap keluar rumah. Tengok kereta yang melintas depan rumah tu, dia ingat kereta anak dia dah balik. Ini nak sebutnya gambaran tak sabar ni. Demikian juga dengan orang mukmin. Orang mukmin bila dia dekat nak meninggal dunia, dia jadi rasa tak sabar. Tak sabar dia nak jumpa dengan Allah. Suatu Rasulullah pesan pada kita 3 perkara yang perlu dipercepatkan. Rasulullah sebut demikian. 3 perkara yang perlu dipercepatkan dalam hidup. Yang pertama, percepatkan solat. Rasulullah pesan demikian. Jangan lambat solat ni, jangan lambat. Rasulullah pesan pada kita, yang ni kena cepat. Yang kedua, Rasulullah pesan, yang kedua, cepatkan kahwin anak perempuan kamu. Anak perempuan jangan lama sangat. Anak perempuan kena cepat-cepat kahwinkan dia. Itu cara demikian. Yang ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, percepatkan pengkebumian jenazah mukmin. Jenazah orang mukmin jangan lambat. 3 benda ni Rasulullah pesan dah pada diri kita. Cepat. Orang mukmin bila dia meninggal dunia, dia tak sabar nak masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita jangan tangguh lah. Ramai di kalangan kita ni meninggal dunia pagi ni. Pagi besok baru nak ke bumi jenazah. Jangan melambatkan dia, menyakitkan bagi roh orang yang mukmin. Kerana apa dia? Kerana orang mukmin ni dia tak sabar untuk dia berjumpa dengan Allah. Oleh demikian, bila kita berjumpa dengan orang yang dekat nak nazar, suasana dia dekat dengan kematian pada dia, benda apa yang kita kena buat? Sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tinggalkanlah dia untuk dia menghadap di hadapan Allah dalam keadaan yang dia dengan para malaikat Allah untuk menemui Rabbul Jalil dalam hidup dia tersebut. Abu Muhammad Abdul Haq berkata, perkara tersebut dilakukan kerana jika si mati diajar terus menerus untuk membaca talqin. Katakanlah ada orang yang dia ulang nak suruh orang mati itu baca terus menerus talqin ini, maka dia akan merasa terusik dan juga bosan. Orang yang dekat nak meninggal dunia ni, dia jadi bosan pada dia. Apa ni banyak sangat gangguan ni? Kalau kita sebut ayah, sebut mak, kita sebut la ilaha illallah, dia pun sebut la ilaha illallah. Kita sebut lagi. Kita sebut, lalu dia sebut lagi la ilaha illallah. Kemudian kita sebut lagi. Kita menjadikan dia bosan. Lama-lama dia sebut dah dah tu dia sebut. Dah dah tu habis yang pahala yang patutnya dibaca tadi, la ilaha illallah tadi. Sebab tu jangan kita paksa dia jadi sampai pingat mikir, sehingga syaitan dengan mudah menjadikan lidahnya berat. Bila kita kita sebut ulang, lama-lama lidah dia jadi berat. Perhatikan hati pada diri kita kan. Kita pun sama. Bila kita sebut la ilaha illallah, kita zikir, lama-lama mengantuk kan. Lama-lama kita jadi mengantuk, lidah kita pun jadi berat. Kenapa? Syaitan ganggu terus. Kerana syaitan ni, bila kita buat benda yang disuruh oleh Allah, syaitan ganggu terus. Perhatikan perhatian. Contoh kita ni kan, tadi tak mengantuk, sekarang mengantuk. Ini nak sebut syaitan ganggu. Kena ganggu terus pada kita. Tadi elok-elok je, lambat lagi ke ustaz ni nak sampai. Ustaz sampai dia mengantuk pula. Nak sebutnya pada diri kita, dia jadi berat terus. Kelopak mata kita pun berat. Untuk badan kita pun jadi lesu. Dia jadi terus. Ni syaitan ganggu. Syaitan dia tak boleh tengok kita buat amal ibadah. Perhatilah, kita buat amal ibadah, baca Quran ke, bila kita mula baca Quran je, mesti cari terus kat mana nak berhenti. Ini jadi demikian. Kita ni perangai syaitan ni, dia akan ganggu kita. Cuba kita turun daripada rumah tadi kan, elok-elok dah kita ni letak duit dalam beg duit kita. Ni nak derma kita semua. Kita niat dah elok. Bila sampai kat sini, buka beg duit nak derma tu, dia cari yang kecil sekali dia cari. Dia akan jadi demikian. Padahal tadi memang niat dah nak derma. Ini perangai syaitan. Syaitan dia akan ganggu pada diri kita demikian. Sama. Bila dekat nak meninggal dunia, benda apa yang terganggu pada orang? Dekat nak meninggal, syaitan akan ganggu seganggu-ganggunya. Nak suruh kita ni jangan mati dalam keadaan husnul khatimah.
Antum kena ingat betul-betul dalam hidup kita ni. Sebab tu bila dekat nak meninggal dunia, jadi malas nak solat. Bila dekat nak meninggal dunia, malas nak tutup aurat. Malas segala-gala jadi malas. Malas ni siapa yang buat? Syaitan. Syaitan mula ganggu pada seorang bila dekat nak meninggal dunia. Antaranya malas berzikir. Malas nak berzikir. Yang menyebabkan alim ulama diajar, nak suruh kita tutup ruang ini, nak suruh meninggal dunia sama juga, jangan ulang banyak kali talqin. Sebut sekali je la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia pun sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Diam terus. Kita bingkar bangun, tinggalkan dia. Jangan kitanya sibuk sebut lagi. Jangan terlepas biar meninggal dunia dalam keadaan la ilaha illallah. Kita sebut demikian. Jangan maknanya jangan membebankan lidahnya menjadi berat untuk mengucapkan talqin tersebut. Perkara ini juga boleh menjadi salah satu penyebab su'ul khatimah. Bahayanya kalau kita ulang, akhirnya dia memberontak. Hati dia ni memberontak. Bila hati dia memberontak, aku bosan lah dia sebut. Betul ke la ilaha illallah maksud. Dia jadi demikian. Mati su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Maknanya Tuhan kita dia pesan, bila kita pergi ziarah orang dekat nak meninggal dunia ke, keluarga kita dekat nak meninggal dunia ke, siapa ke, sebut sekali je la ilaha illallah. Dia sebut sekali la ilaha illallah, kita jadi saksi dah pada dia di atas amalan yang dilakukan tadi. Ini juga diamalkan oleh Amr bin Al-Mubarak. Al-Hasan bin Isa mengatakan bahawa Ibn Al-Mubarak berkata kepadanya, talqinkanlah aku jika aku akan meninggal dunia, dan berhentilah ketika aku telah membaca talqin sebanyak 2 kali. Ibn Mubarak disebut, kalau aku dekat nak meninggal dunia, siapa yang datang ziarah aku, tolong sebut la ilaha illallah, talqinkan aku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bila aku dah sebut 2 kali, kamu jangan ulang lagi lepas pada sebut. Aku dah sebut dah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disebut dah 2 kali, kamu berhentilah, jangan kamu ulang lagi. Bimbang-bimbang menjadi bosan pada dia aku. Bosan ni jadi bahaya, menyebabkan su'ul khatimah. Terbalik, sikit je terbalik. Yang sepatutnya kita dapat husnul khatimah, tiba-tiba jadi su'ul khatimah. Kenapa? Kerana kebodohan dan kejahilan orang yang datang, yang mengajar pada orang yang dekat nak meninggal dunia. Ini yang penting sangat pada diri kita demikian. Patut kena kursus. Bagi anak sebut bahawa orang kita ni, ramai di kalangan kita nak pergi buat haji, dia kursus. Tapi bila nak mati tak kursus. Yang ni silap di kalangan kita. Sepatutnya orang dekat nak mati ni kena panggil kursus semua. Kena panggil semua. Mana-mana yang pencen, mai kursus mati dipanggil macam. Senang cerita. Diajar pada dia macam mana nak suruh kita mati husnul khatimah. Perlu pada kita ni, sebab kita hidup dalam keadaan yang masing-masing rasa bolehlah macam ni je lah, macam ni, rasa macam tu dalam hidup. Ada hal rupa-rupanya dekat nak meninggal dunia ni penting sangat untuk kita jaga. Ramai orang kita tak boleh jaga yang masa ni, tiba-tiba tergelincir saat mana dekat masa yang paling penting tu, tergelincir, habis yang disebut dengan Islam, amal ibadah yang dilakukan sebelum daripada ni. Ramai orang kita ni bila dekat nak mati, dia jadi su'ul khatimah. Satu dalam riwayat disebutkan, daripada 10,000 orang yang meninggal dunia, hanya seorang boleh mengucap 2 kalimah syahadat. 9,999 lagi tak boleh mengucap. Ini nak sebutnya gambaran tak mudah. Sebagaimana buat haji, orang buat haji, semua ke haji itu mabrur? Tak semua. Ada yang mimpi, alim ulama mimpi, daripada seramai-ramai yang datang buat haji tahun tersebut, seorang je Allah terima haji dia. Yang lain ni Allah tak terima haji dia. Kenapa tak terima? Hilang keikhlasan. Yang seorang tu pula tak pergi buat haji. Yang seorang yang Allah terima haji dia tu tak pergi buat haji. Syekh Junaid Al-Baghdadi, dia mimpi kan, waktu mana dia mimpi tu, dia lepas pada buat dalam keadaan yang dia ni selesai saja buat amal ibadah haji, dia duduk sandar, lalu dia mimpi tengok ramai orang yang Allah terima seorang je.
Lalu ditanya, siapa? Orang ni berada di kota Baghdad. Dia tak datang pun. Siapa dia? Tukang jahit kasut. Tukang jahit kasut. Dia pergi cari, jumpa dengan orang tukang jahit kasut tu kan. Elok dah. Dia pergi jumpa, dia tengok macam mana orang ni Allah terima haji dia. Sedangkan dia tak pergi buat haji. Lalu dia tanya, orang tersebut bagi tahu. Dia bagi tahu terus. Dia kata sebenarnya saya ni memang kumpul duit, jahit kasut lama dah, kumpul duit. Kemudian elok nak pergi buat haji, tiba-tiba ada seorang ibu yang membela anak yatim piatu datang cerita masalah dia. Saya ambil duit saya ni nak buat haji, saya bagi pada dia. Bila saya bagi pada dia tersebut, saya bagi duit itu pada dia, maka dia pun selesai urusan dia. Boleh jadi kerana itulah Allah terima haji saya. Duit nak buat haji, dia tak pergi pun haji, Allah dah terima haji dia. Nak sebutnya besarnya nilai dalam hidup kita ni. Demikian juga kita ni bila dekat nak meninggal dunia, benda apa yang penting sangat pada kita? Pentingnya untuk jaga la ilaha illallah tadi. Jangan kita tersilap. Ramai orang kita buat amalan, buat amalan, last tu tak diterima amalan dia. Hujung amalan dia tidak diterima di sisi Allah. Kan ayat Quran cerita banyak. Orang masuk dalam kubur, bila masuk dalam kubur tu, tengok kanan, tengok kiri, belakang, depan, kosong amalan menghadap depan Allah. Tak ada amalan, habis amalan. Dia tak semayang ke dia semayang, dia tak puasa ke dia puasa, segala benda dia ada, dia buat atas dunia, tapi Allah tak terima amalan dia. Pun siapa tak terima amalan? Kerana alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, puncanya dia membiarkan diri dia sesat di atas dunia. Sesat di atas dunia. Orang kita dia amal begitu. Sesat terhadap apa dia? Sesat dengan dunia, sesat dalam kita berkeyakinan, sesat kita dalam ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesat ni jadi bahaya dalam kehidupan kita. Orang kita nak tunjuk jalan yang benar pun tak diberikan, tak ditunjuk. Orang nak tunjuk jalan yang betul dalam hidup. Ini yang menyebabkan akhirnya biarkan dalam keadaan sesat sepanjang hidup di atas dunia ini sendiri. Dr. Zakir Naik tu kan, jelas-jelas tu hanya tunjuk kebenaran Islam. Dia tunjuk kebenaran Islam. Yang lawan pula apa dia? Orang kafir. Yang kafir itu satu, yang orang Islam yang jenis munafik ni pun satu. Yang jenis demikian, dia boleh pergi yakin dengan orang kafir dibandingkan dengan Dr. Zakir Naik. Benda yang Dr. Zakir Naik itu jelas-jelas bagi tahu benda kebenaran. Bukan benda yang disebut benda yang tak betul. Dia sebut benda yang betul. Tiba-tiba kenapa nak diusir Dr. Zakir Naik? Semata-mata kerana apa dia? Kerana nak dengar kata-kata orang bukan Islam, nak dengar kata-kata orang yang munafik tadi. Maknanya gambaran apa dia? Inilah kebenaran. Kebenaran menghadapi rintangan. Bila kita sebut tentang Islam, inilah ujian yang perlu dilalui. Dr. Zakir Naik itu elok-elok dah daripada India datang ke negara kita, duduk di negara kita. Kita rasa tenang, seronok tinggal dengan alim ulama. Nak sebutnya demikian. Tiba-tiba ada di kalangan orang kita ni, boleh sebut usirkanlah, keluarkanlah dia daripada Malaysia. Punca apa? Punca tak puas hatinya orang bukan Islam terhadap dia. Itu saja hujah yang nak dikeluarkan di kalangan mereka tersebut. Kita harap supaya kerajaan akan tegas, mempertahankan. Yang peliknya, kena report Dr. Zakir Naik, kena panggil terus. Yang dia hina, menteri-menteri hina orang Melayu Islam kita ni sebelum daripada ni, yang kata orang Melayu pendatang, kenapa tak dipanggil oleh polis? Kenapa dibiarkan begitu saja? Anak sebutnya Dr. Zakir Naik sebut, tu pun Dr. Zakir Naik sebut salah konteks, diambil dalam konteks yang bukan yang sebenarnya, yang diterangkan balik. Tiba-tiba Dr. Zakir Naik kena pula. Ni nak sebutnya ujian dalam kehidupan. Ni kita cakap banyak ni, kita pula kena tak kena. Okay. Dengan kita pun kena. Nak sebutnya gambaran pelik betul dalam suasana kita. Sebab tu saya sebut, hantar Dr. Zakir Naik. Siapa yang usir balik, tunggulah dia pengadilan Allah di hadapan Allah. Mana sama ada polis ke, menteri ke, siapa saja ke yang menghalau Dr. Zakir Naik keluar daripada bumi Malaysia, misal contoh, buat usaha, tunggu dia di akhirat nanti.
Tengok macam mana sengsaranya dia. Tak payah tunggu di akhirat lah. Allah akan turun pembalasan tersebut. Tak kena gaya di dunia sebelum dia mati lagi dia akan. Maknanya kita jaga orang mukmin. Kalau orang musyrik minta tolongan dengan kita untuk kita tolong jaga dia. Islam suruh kita jaga dia. Ni bukan orang musyrik, ni orang Islam. Dr. Zakir Naik ni seorang muslim, pendakwah. Bumi India nak bunuh dia, kerajaan India nak bunuh dia. Tiba-tiba dia datang ke bumi Malaysia. Kita bagi kerakyatan di bumi Malaysia. Dalam keadaan kita bagi kerakyatan PR di bumi Malaysia kita ni, kemudian dia cerita tentang kebenaran Islam. Apa masalah ni pada kita? Pelik lah. Sebab tu saya sebut, siapa yang usir alim ulama, dia buat sesuatu tak selamat dia. Sejarah panjang dalam hidup. Imam Nawawi kena halau. Imam sebelum daripada Imam Ahmad bin Hanbal kena halau. Semua yang buat khianat pada ulama-ulama, kesan dia apa dia? Kesan dia sengsara. Belajar dengan sejarah Kamal Atatürk. Kamal Atatürk tu sampai hari ni di bumi Turki tu, macam mana keadaan pada Kamal Atatürk? Mayat dia tu tak diterima bumi, mati dalam keadaan bertempik meraung. Kamal Atatürk ni sendiri. Kita jangan jadi Kamal Atatürk kedua, jangan buat khianat pada alim ulama. Di sana ada doa-doa yang mustajab yang ada pada Dr. Zakir Naik. Ada doa dia ni, doa-doa yang mustajab. Jangan kita ingat bila kita buat macam tu kita akan selamat dengan demikian. Tak. Doa-doa dia jauh ditindas dan dizalimi dalam dakwah membicarakan tentang agama. Anjak berdebat tak nak. Anjak berdebat. Dr. Zakir Naik kata mari berdebat. Menteri-menteri yang tak puas hati tu mari berdebat dengan dia. Boleh berdebat, buat saya langsung. Tak berani semua. Akhirnya terpaksa saman dia panggil demikian. Pelik orang kita. Kita balik semula bab talqin ni. Kan terlupa dia panggil bab talqin. Al-Hasan bin Isa mengatakan bahawa Ibn Mubarak berkata padanya, talqinkanlah aku jika aku akan meninggal dunia, dan berhentilah ketika aku telah membaca talqin sebanyak 2 kali. Maksudnya, apabila orang yang akan meninggal dunia sentiasa mengingati Allah di dalam hatinya, maka orang tersebut akan selamat. Itu yang nak sebut tadi kan. Bila dekat nak meninggal dunia, jaga hati. Hati ni jangan berbolak-balik. Di antara benda yang kita kena jaga sangat. Dekat nak meninggal dunia, tolong jaga hati. Orang lain tak boleh jaga dah. Kecuali kita je boleh jaga. Kita je jaga. Pastikan. Satu, anda pesan banyak kali kan, kalau ada di kalangan kita yang dekat nak meninggal dunia, jangan masukkan morfin dalam tubuh badan dia. Orang tu confirm dah meninggal dunia. Dengan kalau kita masuk morfin pun dia tahan je, tahan sakit. Kita masukkan ubat untuk dia dekat nak meninggal dunia. Jangan kita buat demikian. Kenapa dia? Kerana nanti hati dia tak boleh fokus. Hati orang dekat nak meninggal dunia ni, biar dia berfokus. Semua di kalangan kita, kalau dekat nak meninggal dunia, biar fokus hati kita. Hati kita ni sentiasa zikir. Kita perasan, aku ni nak mati ni, aku nak mati ni. Aku ni, Allah nak cabut nyawa dah ni. Suasana kita ni, kita tahu dah. Kematian kita bila-bila masa dah saat ni. Lalu hati kita ni sentiasa fokus. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dalam hati ni sentiasa ingat pada Allah SWT. Dipanggil amalan hatinya, bukan amalan lidahnya lagi. Bukan amalan lidahnya lagi. Bukan nak pada lidah, tapi nak pada hati yang fokus. Sebut hati kita nak suruh apa dia? Jangan buruk sangka dengan Allah, baik sangka dengan Allah. Kemudian hati kita ni jangan galak. Jangan rasa kita ni menyesal. Allah, kenapa aku kena mati ya Allah? Kenapa orang lain tak mati-mati lagi ya Allah? Ini jangan. Dalam hati kita fokus. Aku nak menghadap depan Allah sekarang. Aku dah hampir dah menghadap depan Allah ni. Jangan sampai peringkat hati kita ni berbolak-balik. Kerana saat mana kita nak meninggal dunia ni, nak tinggal yang hidup, nak tinggal orang yang hidup di belakang kita. Teringat anak kita ni siapa nak jaga. Teringat pakaian yang baru kita beli kemarin, siapa nak pakai pula. Kita teringat makanan, siapa nak masak untuk anak-anak kita, keluarga kita. Siapa nak kemas rumah. Siapa ni dia akan membayangkan pada kita waktu mana kita nak meninggal. Jangan kita fikirkan lagi yang tu. Jangan sibuk lagi nak fikir yang demikian.
Fikir apa dia? Fikir saat mana kita sedang lalui sekarang ni. Macam mana? Saat mana kita lalui sakit, lalu setiap kali mana kita sakit tu, hati kita sebut la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ingat, kenapa sakit ni? Ni kafarah dosa dah ni. Kita sebut kafarah dosa. Hati kita ni fokus. Jangan sampai peringkat hati kita ni sakit ni kita mula, kenapa aku mesti sakit? Kenapa sakit sebegini rupa? Allah sakitnya. Dia bayangkan sakit. Patutnya waktu mana dia sakit tu, dia bayangkan apa dia? Zikir dia untuk mengurangkan rasa sakit. Tu benda yang payah sangat untuk kita nak jaga pada kita waktu mana dekat nak menghadap depan Allah. Lebih-lebih lagi lah, katakanlah Allah panjangkan umur ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian. Bila umur kita panjang, badan kita lesu, badan kita tak bermain, banyak dah benda yang kita akan rasa sakit. Sakit tu badan kita. Nak melayan sakit ni pula, dalam masa yang sama, hati kita pula tu nak kena jaga. Allah, payah betul. Payah pada diri kita saat demikian. Nak tak nak macam mana pada diri kita? Kita kena sentiasa sekarang ni lagi tambah ilmu, tambah sampai bila? Sampai menghadap depan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kan kalau kita tengok orang-orang alim kan, lagi alim lagi jaga amal ibadah, lagi tua dia tu lagi nampak soleh. Baru ni di Mekah, baru ni meninggal dunia seorang orang alim daripada Indonesia, Kiai Maimun dipanggil. Kiai Maimun, kalau kita tengok ni bulu kening dia tu sampai ke depan. Dia anak, ada 3 orang anak lelaki, semua jadi kiai-kiai, semua jadi orang alim lagi. Ada pondok pesantren masing-masing pula yang anak-anak ni. Dia meninggal dunia di Mekah. Tak sempat buat haji lagi lah. Hari 2-3 hari nak wukuf tu meninggal dunia. Walaupun sekalipun tak sebutnya, Kiai Maimun, kita tengok pada diri dia tu, lagi tua dia tu, bibir dia, amalan dia, tubuh badan dia tu, nampak kesolehan yang ada pada diri dia. Ni cara jaga apa dia? Jaga hati. Jangan berbolak-balik hati. Kerana kadang-kadang bila kita semakin berusia, badan kita ni letih, lesu, tak bermain. Saat inilah hati kita jadi rosak. Senang kita nak buruk sangka. Tengok anak-anak kita tak datang, buruk sangka lah kita dengan anak kita. Buruk sangka tu terjadi. Jadi nak jaga hati saat mana umur kita ni semakin berusia, menjadi payah. Perhatikan ada ibu-ibu dan ayah-ayah kita yang berusia kan. Kita tengok macam mana nak melayan kerenah mereka. Dia jadi macam kanak-kanak balik. Perangai itu macam perangai kanak-kanak balik. Ibu-ibu ayah-ayah kita ni, kenapa jadi demikian? Kita tanya, kenapa jadi macam tu? PL perangai dia macam tu. Jawabnya kerana dia sedang berusaha untuk menjaga hati dia dengan tingkah laku dia tu bertembung di antara satu sama lain. Hati nak buat benda yang baik, nak buat lagi, nak pergi solat, nak pergi sembahyang jemaah, nak buat benda demikian, tapi kudrat dia tak ada, kudrat dia hilang. Waktu mana dia bertembung di antara dua perkara tersebut, maka akhirnya dia jadi lesu, tak bermaya, merosakkan hati dia. Lepas tu kadang-kadang kan orang tua-tua yang soleh-soleh, dia dengar je azan, mengalir mata dia. Orang tanya, kenapa mengalir mata? Tak boleh pergi dah sembahyang. Dulu boleh pergi, sekarang tak boleh dah. Kenapa? Hati dia nak datang, tapi jasad dia tak kuat. Masa itulah syaitan ganggu. Syaitan ganggu di saat yang demikian. Faham ke tak faham? Buat faham. Senang pada kita. Jika lidah saja yang bercakap tetapi hatinya tidak, maka perkara itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Maknanya bila kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tapi hati kita ni tak sama dengan la ilaha illallah, itu yang jadi masalah. Satu Islam dia nak suruh, bila kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita ni sama, kita tak betul-betul, aku hanya yakin dalam hidup aku dengan Islam. Itu dia panggil keyakinan dalam diri dia, kebersamaan di antara hati dengan luaran dalam tubuh badan seseorang. Sebab itulah Islam ajar jangan banyak ulang, Bila kita banyak ulang, nanti dia tak terfokus pada hati dia. Hati ni dia biar hati kita ni boleh fokus sebut la ilaha illallah
Muhammadur Rasulullah menyebabkan kita pun nampak saja kebesaran Allah. Kita pun nampak apa benda yang patut kita jadi hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan daripada Abu Nuaim bahawa Abu Zur'ah berada di pasar bersama Muhammad bin Salamah, sedangkan Al-Munzir bin Shazan dan beberapa orang ulama sedang membincangkan hadis mengenai talqin. Maka mereka malu ketika mana melihat Abu Zur'ah datang. Abu Zur'ah ni di antara orang alim di kalangan mereka, duduk dalam pasar. Walaupun dalam pasar, tapi mereka orang-orang alim ni berkumpul bincang tentang talqin, kalimah talqin. Bila datang Abu Zur'ah, mereka jadi rasa segan dalam pasar. Maka mereka berkata, wahai sahabat kami, mari kita mempelajari hadis ini bersama-sama. Lalu tengok Abu Zur'ah tu, mereka pun sebut, mari kita belajar hadis ini bersama-sama. Abu Zur'ah berkata ketika dia sedang berada di pasar, daripada Abu Hashim, daripada Abdul Hamid bin Ja'far, daripada Salih bin Abu Gharib, daripada Kathir bin Murrah Al-Hadrami, daripada Mu'az bin Jabal, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah, wa fi riwayatin harramahullahu 'alan nar. Harramahullahu 'alan nar. Abu Zur'ah disebut, aku dengar daripada Rasulullah sebut, Rasulullah kata daripada Murrah bin Hadrami, daripada Mu'az bin Jabal ni, Rasulullah bersabda, man kana akhir kalamihi, siapa-siapa yang di penghujung kalimah kata-kata yang keluar daripada bibirnya, mulut dia yang keluar yang akhir sekali dalam dia bercakap di atas dunia ni, mulut dia kalimah yang keluar di hujung kalimah akhir dalam hidup dia, la ilaha illallah. Dia sebut la ilaha illallah, dia meninggal dunia. Lepas pada dia sebut la ilaha illallah, dakhalal jannah, dijamin tempat dia dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut demikian. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain sebut, harramahullahu 'alan nar, Allah haramkan ke atasnya untuk dihumban ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini kesan daripada disebut demikian. Diriwayat daripada Abdullah bin Syubrumah, dia berkata, aku bersama Amir Asy-Sya'bi mendatangi seorang yang akan meninggal dunia. Sesampai di sana, kami melihat orang tersebut disuruh membaca talqin terus menerus. Orang tu diarahkan supaya sebut la ilaha illallah terus menerus, sehingga kan perkara itu berat baginya. Berat bagi orang tersebut. Ni cerita yang berlaku. Dah sebut lagi la ilaha illallah, orang tu sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ulang, jadi berat orang tersebut. Abu Sya'bi kemudian berkata pada orang yang menyuruh tersebut, Abu Sya'bi pun tegur orang tu, bersikap lemah lembutlah pada orang sakit tu. Sikap lemah lembutlah pada orang sakit tu. Jangan kasar, jangan kamu memberatkan dia, jangan. Maknanya dah lah tu. Ni sebut demikian. Janganlah kamu sampai menyuruh begitu. Orang sakit itu kemudian berkata, orang sakit itu pula sebut, aku tidak peduli baik kamu talqinkan aku ataupun tidak. Artinya orang sakit tu, tak apa. Sebut je lah. Kamu nak sebut pun tak apa, tak nak sebut pun tak apa, tapi aku nak sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu orang sakit lah. Orang sakit yang ada iman, dia panggil. Orang sakit ni sendiri, dia sebut, saya tak peduli kamu nak sebut la ilaha illallah ke, kamu nak talqin ke, kamu tak talqin ke, saya akan tetap sebut la ilaha illallah. Dia sebut demikian. Maknanya bagi diri dia, dia tak beban. Kalaupun orang minta ulang, diri dia jadi rasa ringan. Kerana orang ni dia ada agama, mudah. Lalu orang sakit ni baca ayat Al-Quran, iz ja'alal ladhina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Ketika mana orang kafir menanamkan rasa sombong dalam hati mereka, iz ja'alal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyah, orang kafir dia tanamkan dalam hati dia perasaan sombong dalam jiwa dia. Dia tak sedar diri, dia tak sedar diri, dia panggil. Hidup dalam keadaan demikian, hamiyatul jahiliyah. Dan sombong tersebut
dalam keadaan sombong secara jahiliah. Zaman, bukan zaman kita je, zaman jahiliah dahulu dah sombong dah. Perangai sombong zaman kita ni sama dengan zaman sombongnya zaman jahiliah dahulu. Ini perangai orang kafir. Tanam dalam jiwa dia demikian. Bukan nak terima pun, kita sebut tak nak terima. Dia tanamkan perasaan yang demikian dalam jiwa dia. Wa 'alal mu'minin. Kemudian manakala Allah menurunkan fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih. Beza dengan orang mukmin, Allah turunkan pada mereka ketenangan pada Rasul dan pada orang mukmin. Wa alzamahum kalimatat taqwa, dan Allah menjadikan kewajipan pada mereka tetap taat menjalankan kalimah takwa. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya. Beza daripada orang kafir, dia tanam dalam jiwa dia perasaan sombong. Sombong tu bila? Zaman jahiliah ni. Adapun orang mukmin Allah turunkan dalam diri dia, dalam jiwa Rasul dan orang mukmin yang disebut dengan ketenangan. Tenang je dengan Islam, lapang je dalam hidup kita. Ini kelebihan orang mukmin. Kalau ditanya beza apa kita orang Islam dengan orang kafir, beza. Orang kafir ditanamkan perasaan sombong tu berterusan. Sombong dalam jiwa, sombong dengan rumah dia, sombong dengan kenderaan dia, sombong dengan cakapan dia. Ni perangai orang kafir. Sombong ni sejak bila? Sejak zaman jahiliah dahulu. Ni orang kafir begitu perangai mereka. Manakala orang mukmin tak. Orang mukmin ni Allah turunkan dalam jiwa Rasul dan jiwa orang mukmin, tenang je hidup. Tenang je hidup kita. Orang mukmin rasa tenang, kita jadi orang Islam tenang. Anda dengar ada seorang, kalau Farhan sekalian ada kesempatan, jemputlah nama apa dia, seorang pramugari Cina yang masuk Islam. Ada seorang, anda dengar dia cerita, dia nak masuk Islam tu kerana apa dia? Kerana abang dia melangat mati, kemudian ayah dia mati sebelum daripada itu, kemudian lepas pada sebut dia nak masuk Islam, mak dia pula menangis. Mak dia tak nak, tapi jiwa dia memberontak. Jiwa dia nak pada Islam. Pergi tanya di pejabat agama, tanya sejak daripada pagi dia kata dia duduk di pejabat agama sampai pukul 5 petang, sampai orang pejabat agama suruh dia balik. Bila dia pergi dengar dia kursus, dia cerita tu, dia dengar kursus tu, akhirnya dia sebut dia terpaksa tak boleh kalau tak masuk Islam. Wajib dah kena masuk Islam. Bila dia masuk Islam tu, walaupun mak dia menangis, nak dia masuk Islam tu sebab salah dia masuk Islam. Lepas masuk Islam, dia sebut tak adalah satu benda yang paling hebat dalam hidup ini ialah nikmat ketenangan yang Allah kurniakan. Ini yang Allah SWT sebut. Allah turunkan pada dia ketenangan. Dia baru rasa, kita dah lama dah rasa. Cuma kita oleh kerana tenang lama sangat, nak juga serabut jarang-jarang. Kita ni jadi demikian. Lama sangat dah tenang kita. Hidup tenang, lama sangat dah kita senang, rasa seronok je kita kan. Sejak daripada kecil-kecil lagi rasa seronok dengan Islam, kemudian membesar dengan Islam, seronoknya dengan Islam, sampai hari ni kita rasa tenang dalam jiwa kita. Allah bagi ketenangan dengan apa dia? Dengan ketenangan yang Allah turunkan. Wa alzamahum kalimatat taqwa, dan Allah wajibkan bibir kita ni kalimah yang keluar ialah kalimah takwa. Wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Yang ni satu benda kewajipan dalam hidup orang mukmin. Inilah yang berhak orang mukmin miliki. Orang mukmin dia memiliki apa dia? Ketenangan. Tanyalah orang Islam, tenang tak tenang hidup? Tenang, seronok. Kalau tak tenang itu punca apa? Punca maksiat yang kamu buat. Kalau kamu tak buat maksiat, kamu akan hidup lapang dalam hidup. Tak adalah kelapangan dalam hidup ini kecuali dengan beragama. Hidup beragama ni lapang, tenang. Farhan sekarang balik ke rumah, Farhan sekarang tengok anak-anak yang baca Al-Quran, keluarga yang sujud pada Allah, rumah tangga kita penuh dengan hiasan kitab-kitab agama, kitab-kitab susunan. Lapang di dalam keluarga kita, rasa tenang dalam hidup kita. Dibandingkan dengan kita balik ke rumah kita tengok anak-anak main game misal contoh, kemudian keluarga pinggang mangkuk bersepah saja dekat dapur, kemudian rumah kita pula tak tersusun, kemudian kita ni pula jenis tak tutup aurat. Tenang ke hidup orang demikian? Tak tenang.
Allah tak jadikan ketenangan. Punca apa? Punca kamu buat maksiat. Kalau kamu tak buat maksiat, Allah bagikan ketenangan. Allah sebut wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha. Ini kewajipan yang mesti didapati. Wajib orang mukmin dapat, dan bagi mereka yang dekat dengan orang mukmin. Bagi siapa yang hidup bersama dengan orang Islam, wa ahlaha, orang yang hampir dengan dia. Wa kana Allah bikulli syai'in alima. Dan sesungguhnya bagi Allah itu dalam setiap sesuatu Allah Maha mengetahuinya. Allah kata aku tahu dalam hati perut kamu tu, bukan kat luar je, sampai dalam perut kamu tu pun aku tahu. Benda yang kamu tak tahu, kita ni sendiri tu badan kita pun kita tak tahu, tapi Allah tahu. Allah tahu darah kita ni, tahu-tahu kena kencing manis misalnya contoh. Kita pun tak tahu macam mana kena kencing manis kita semua. Kita kata makan dah lama dah tak makan gula, kemudian kenapa pula kita kena kencing manis? Kita sendiri kena darah tinggi. Orang naik darah tinggi kan, orang naik darah, dia kata saya tak ada benda pun, saya fikir naik darah macam mana sebut. Anak sebutnya kita sendiri tak tahu, tapi Allah wa kana Allah bikulli syai'in alima. Allah tahu setiap sesuatu itu sendiri. Dan kadang-kadang kita bingung dengan diri kita, macam mana boleh keluar kudis, macam mana boleh keluar jerawat, keluar sebiji pula tu. Kita jadi heran, macam mana boleh keluar jerawat ni sebiji. Nak sebutnya, tapi Allah tahu benda apa yang terjadi. Ini nak sebutnya diri kita terhadap kita sendiri pun tak tahu. Allah ni wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Allah sebut demikian. Abu Sya'bi berkata kemudian bila dengar orang ni baca je ayat ni, Abu Sya'bi pun jawab terus, segala puji bagi Allah yang telah memberi keselamatan pada sahabat kami ini. Masing-masing syukur, alhamdulillah. Orang yang dekat nak meninggal dunia ni, walaupun dia dekat nak meninggal dunia, dia boleh baca lagi ayat Quran. Ingatkan orang yang segar, orang yang sihat ni sendiri. Nak bagi tahu pada orang yang sihat, jangan bimbang dah. Kamu ulanglah banyak mana pun pada aku sebut la ilaha illallah, aku tetap syukur di atas setiap pemberian yang Allah bagi pada dia. Kita biar jadi orang macam ni lah, lebih baik. Mudah-mudahan kita dapat nikmat sebegini. Junaid disuruh mengucap kalimah la ilaha illallah ketika akan meninggal dunia. Lalu dia berkata, aku tidak lupa kalimah itu dan aku akan membacanya. Bila orang sebutlah Junaid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Junaid kata, alhamdulillah aku tak lupa terhadap kalimah ni dan aku akan sentiasa ulang dalam hidup. Kita ni kena ulang begitu tiap-tiap hari. Jangan tunggu solat je sebut la ilaha illallah. Tiap-tiap hari ni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jalan je biar di bibir kita je la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mana nak tahu tengah-tengah kita sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tiba-tiba sampai ajal kita. Kadang-kadang kita tak nak meninggal masa tersebut, tiba-tiba mulut kita sebut la ilaha illallah, selang tak lama menghadap depan Allah SWT pada diri kita. Orang yang akan meninggal dunia sepatutnya diajar membaca talqin dan juga syahadah. Dua, talqin la ilaha illallah, syahadah maknanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau ada orang tanya, beza apa talqin dengan syahadah? Syahadah sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Talqin maknanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kalimah. Diriwayatkan daripada Abu Nuaim Al-Hafiz, daripada Makhul, daripada Al-Wa'ilah bin Asqa, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergi kepada orang yang akan meninggal dunia dan ajarkan membaca talqin la ilaha illallah. Rasulullah sebut, kalau kamu tahu ada orang yang sakit dekat nak meninggal dunia, kamu pergi berjumpa dengan dia, ajar pada dia talqin, sebut pada dia la ilaha illallah, lalu beri dia kabar gembira berupa syurga. Sebut pada dia, jangan bimbang orang mukmin kalau menghadap depan Allah, Allah sediakan syurga. Syurga ni kita cerita pada orang yang dekat nak meninggal dunia, biar dia rasa tak sabar untuk dianya mendapatkan nikmat itu, sehingga kan hati dia berfokus sebut la ilaha illallah, hati dia ni sentiasa ingat pada Allah. Itu cara demikian. Kita ni biasa kalau ziarah orang dekat nak meninggal dunia, kita tak berani nak cerita tentang alam barzakh. Kita tak nak sebut cerita tentang ibadah mahsyar. Nanti orang kata kita ni nak suruh dia mati pula dia sebut.
Jadi menyebabkan orang kita ni, kalau paling tidak pun dia pergi baca ayat Quran. Begitu je. Rasulullah kata, Rasulullah pesan, selain daripada kamu sebut la ilaha illallah, kamu kabarkan berita-berita tentang syurga Allah. Kabar, berita gembira untuk diri dia. Merupa syurga. Orang yang bijak ketika itu dia nampak aneh olehnya, sedangkan syaitan ketika itu berada amat dekat dengan anak-anak Adam. Orang yang bijak saat mana dekat dengan meninggal dunia tadi, dia nampak pelik. Orang nampak pelik daripada kita. Kita pergi dekat dengan orang dekat nak meninggal dunia kan, kita sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah, tanda cerdik orang yang boleh sebut kalimah yang demikian. Kenapa dia? Kerana syaitan waktu tersebut sebut, kau jangan sebut, kau jangan sebut. Ni mak kamu ni ayah kamu ni jangan kamu mati dalam sebut la ilaha illallah. Kamu jangan sebut la ilaha illallah. Syaitan akan pujuk. Jangan bagi kita mati dengan kalimah la ilaha illallah. Ni dalam keadaan begitu. Rasulullah kata, sedangkan syaitan ketika itu berada amat dekat dengan anak-anak Adam. Demi Allah, pandangan malaikat maut lebih sakit daripada libasan 1000 pedang, dan ruh tidak keluar sebelum seluruh anggota tubuh merasakan kepedihan saat kematian itu sendiri. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadaral malakul maut rajulan, telah hadir malaikat maut pada seorang lelaki. Qala, lalu dikatakan padanya, kemudian bila disebut saja, fanadhara fi qalbihi, bila dia pandang pada hati orang lelaki yang nak dicabut nyawa tadi, pandang pada hati dia, falam yajid fihi syai'an, kosong, hati dia kosong, tak ada pahala-pahala, tak ada amalan-amalan dalam hati dia. Bila tengok saja, fafakkal lihyahi, lalu malaikat maut ni buat macam mana? Tepuk bawah dagu dia, bawah dagu, bawah janggut dia tersebut. Fawajada tarafa lisan lafiqan bihamkihi yaqul, tiba-tiba dia nampak lidah orang tersebut, hamba Allah ni bergerak. Lidah ni dalam malaikat ni, dia tepuk bawah dagu dan dia melihat lidah orang tersebut melekat ke langit sambil mengucap la ilaha illallah. Malaikat tu tepuk, puk sekali, puk bawah dagu dia ni, naik lidah dia terjungkit naik ke atas. Bila terjungkit naik ke atas tu, mulut dia sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lalu dia sebut faghufira lahu bi kalimatil ikhlas. Rasulullah sebut Allah ampun dosa dia yang lepas-lepas dengan kalimah la ilaha illallah yang penuh ikhlas tadi. Ini Allah sayang pada seorang lah. Bila Allah sayang pada seorang, Allah hantar malaikat maut tu, walaupun patutnya dia meninggal dunia dalam keadaan yang dia tak mengucap, tiba-tiba Allah sayang pada dia, dekat dengan nak meninggal dunia, tepuk juga, puk sekali bawah dagu tu, gerak terus lidah ni, sebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan kita lah insya-Allah. Kemudian berkata baik ketika melihat orang yang akan meninggal dunia. InsyaAllah kita sambung minggu yang akan datang nanti lah. Bila orang dekat nak meninggal dunia, nak sebut apa dia pada diri dia. Bila dekat nak meninggal dunia ni sendiri, kita masih lagi cerita bila dekat nak meninggal dunia, apa yang patut kita lakukan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jemaah sekalian, anak-anak kita akan mulakan kutipan untuk aktiviti pengimarahan dan pembangunan masjid ni. Jemaah-jemaah boleh masukkan dalam tabung derma yang anak-anak kita gerakkan ini sendiri. Kemudian yang kedua, para hadirin sekalian, kat luar nanti para hadirin sekalian, kat luar nanti ada anak perlu kepada, ada anak-anak yang tak, anak-anak yang belajar tahfiz tempat anak ni yang belum lagi ditaja pengajian dia untuk 4 bulan saja. Anak-anak 4 bulan ni lagi, 4 bulan dalam bulan 8, bulan 9, 10, 11, 12 nah. Dalam suasana ni anak-anak ni kami nak dalam tempoh 4 bulan 5 bulan ni untuk ditaja mereka tersebut. Biarlah yang lepas tu lepas lah. Anak sedang cari dana yang lepas tersebut. Manakala yang 4 bulan ni kami perlu lebih kurang seorang tu ditaja lebih kurang RM1,000. RM1,000 saja. Kalau jemaah-jemaah yang boleh tolong untuk menaja pelajar-pelajar yang menghafal Quran ini,
ada yang tak dapat lagi tajaan pada mereka tersebut. Di samping yang dah habis 30 juzuk Al-Quran, mereka sedang menyambung di U12 di Shah Alam ini, mereka perlu untuk ditaja. Yang ni perlu ditaja untuk satu sem. Sama juga kat luar, nanti perhatikan sekalian, tolong jumpa dengan dapatkan dengan ustaz kat luar nanti untuk dapatkan penajaan ini sendiri. Yang keduanya sama juga lagi, bangunan U12 tu perlu untuk dibayar, untuk kita nak beli bangunan tersebut, dan Nanan nak pada pewakaf yang nak mewakafkan untuk membeli bangunan ini sendiri. Nama-nama Allah tu kita nak tampal nama mereka tersebut di atas nama Allah tu, dan kemudian dalam masa yang sama kita nak bayar terhadap bangunan ini sendiri, insya-Allah. Ada kat luar nantilah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma shfi marda Hajjah Sa'diyah Uthman. Allahumma shfi mardaha. Allahumma syafi anta syafi la yughadiru saqama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Rabbana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم بسلاح الحق البتار سنحرر أرض الأحرار ونعيد الطهر إلى القدس من بعد الذل وذا العار من بعد الذل وذا العار سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم وسنمضي ندك معاقلهم بدبيل دام يقلقهم وسنمحو العار بأيدينا وبكل القوة نردعهم وبكل القوة نردعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم لن نرضى بجزء محتل لن نترك شبرا للذل ستمور الأرض وتحرقهم في الأرض براكين تغلي في الأرض براكين تغلي سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نرضعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم
وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردعهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم